Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil hilmi wa sahhil lana abwaba fadlik wansyur alaina min khazaini rahmatik ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi ini kita dapat sama-sama online secara live di dalam FB Jains untuk sama-sama kita menyambung perbahasan kita berkaitan tentang kitab matan Al-Yaqutun Nafis, iaitu berkaitan tentang bab puasa. Jadi tuan-tuan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah pada pagi ini kita akan sambung perbahasan kita berkaitan tentang rukun puasa. Yang mana ianya adalah merupakan sambungan kepada perbahasan kita pada minggu yang lepas, itu berkaitan tentang definisi puasa. Kemudian seterusnya kita telah bincangkan berkaitan tentang syarat wajib berpuasa, iaitu puasa Ramadan. Kemudian pada hari ini insya-Allah kita akan bahaskan sedikit berkaitan tentang rukun puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Arkanus shaum. Arkanus shaum salasatun an-niyatu wa tarkul mufattirat was-shaimu. Kata pengarang rahimahullahu taala berkaitan tentang rukun-rukun puasa. Jadi rukun puasa ini dia meliputi puasa yang fardu maupun puasa yang sunat. Jadi disebutkan oleh pengarang di sini bahawa rukun puasa ada 3 perkara. Ya. Jadi pendapat ataupun pandangan ataupun apa yang dikemukakan oleh pengarang di sini sebanyak 3 perkara adalah merupakan salah satu daripada perkara yang telah dibahaskan oleh ulama tentang rukun puasa ini, sebab ada di antara ulama yang meletakkan rukun puasa ni hanya 2. Seperti mana yang kalau kita tengok dalam sebahagian kitab, diletakkan rukun puasa ni hanya 2, iaitu niat, dan yang kedua adalah meninggalkan perkara-perkara yang membatalkan puasa. Walaupun dalam kitab kita ini mengikut sebahagian daripada kitab-kitab mutaakhirin, dia meletakkan perkara yang ketiga, iaitu orang yang berpuasa sebagai salah satu daripada rukun puasa. Jadi kita akan bahaskan satu persatu, iaitu yang pertama sekali berkaitan tentang rukun puasa yang pertama, iaitu berniat. Jadi niat ini adalah satu perkara yang penting, memandangkan bahawa puasa ini adalah merupakan satu ibadat ataupun satu amalan yang mana setiap amalan itu mestilah dimulai ataupun mestilah disertakan dengan niat. Barulah setiap amalan yang kita lakukan itu akan menjadi sebuah amalan yang sah daripada segi syarak. Ini berdasarkan kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Hanya saja setiap amalan itu dimulai ataupun diambil kira berdasarkan kepada niat. Jadi sebab itulah ulama, khususnya ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i kita, meletakkan bahawa salah satu daripada perkara yang penting di dalam untuk kita memulakan puasa kita adalah dengan berniat. Jadi berkaitan tentang niat ini tuan-tuan, ada perbezaan di antara niat di dalam puasa yang wajib, puasa fardu ataupun puasa yang diwajibkan atas kita untuk melaksanakannya, ataupun puasa yang sunat. Jadi kita akan bahaskan sedikit bahawa niat, kalaulah sekiranya puasa yang ingin kita laksanakan itu adalah puasa yang wajib, seperti contohnya puasa Ramadan, ataupun puasa yang kita laksanakan kerana kita nazarkan, ataupun puasa qada, ataupun puasa yang kafarah, denda dan sebagainya, yang mana puasa itu adalah dalam kategori puasa-puasa yang wajib. Jadi kalaulah sekiranya puasa itu adalah puasa yang wajib, maka disyaratkan yang pertama sekali mestilah seseorang itu berniat pada waktu malam. Pada waktu malam ini dengan maksud bahawa dia bermula daripada masuknya waktu maghrib sehinggalah sebelum daripada masuknya waktu subuh. Itu adalah waktu ketika mana harusnya untuk kita berniat untuk berpuasa wajib, seperti puasa Ramadan yang kita laksanakan sekarang ini.
Ini adalah berdasarkan kepada sebuah hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yubayyitis siyam qabla al-fajri fala siyamalah." Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud barang siapa yang tidak berniat pada malam, iaitu berniat akan puasa. Berniat untuk melaksanakan puasa pada waktu malam, iaitu sebelum daripada terbitnya fajar, iaitu sebelum daripada masuknya waktu subuh, fala siyamalah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tidak ada puasa baginya. Dengan maksud bahawa kalaulah sekiranya seseorang itu berniat untuk melaksanakan puasa yang fardu ataupun puasa yang wajib, seperti contohnya puasa Ramadan, maka nak tak nak dia kena berniat sebelum daripada terbit fajar. Sebab itulah seboleh-bolehnya waktu kita berniat ini, kalau boleh awal lagi bagus. Sebab itulah sunatnya waktu kita berbuka puasa sebagai contoh, kita buka puasa pada hari yang pertama, untuk puasa pada hari yang kedua dan seterusnya, masuk je maghrib, kita berbuka, waktu itulah disunatnya kita awalkan niat. Supaya apa? Supaya nanti kita tidak leka dan tidak terlupa untuk berniat, sehingga menyebabkan kita terlepas waktu untuk berniat puasa Ramadan sehingga masuknya waktu subuh. Jadi itu bagi puasa yang dinamakan sebagai puasa fardu ataupun puasa yang wajib. Jadi seperti mana yang telah kita bincangkan tadi, mestilah diniatkan pada waktu malam, iaitu sebelum daripada masuknya waktu subuh. Kemudian yang kedua, di dalam untuk kita berniat bagi puasa yang fardu ataupun puasa yang wajib, disyaratkan mestilah seseorang itu mentakyinkan, ataupun dengan maksud bahawa kita kena tentukan ataupun kita kena khususkan puasa tersebut, bahawa kita ingin laksanakan puasa yang wajib tersebut. Sebagai contohnya, kalau dalam konteks kita ingin melaksanakan puasa Ramadan, jadi nak tak nak kita berniat pada waktu malamnya sahaja aku berpuasa, puasa apa? Puasa Ramadan. Iaitu kita mentakyinkan, kita menentukan, mengkhususkan bahawa puasa itu bukan sebarang puasa, tetapi puasa itu adalah pengkhususannya, penentuannya adalah bagi puasa Ramadan, bukan puasa yang lain. Walaupun di dalam perbincangan ulama ada yang mensyaratnya, sebagian ulama mensyaratkan kena fardu juga, kena letakkan ataupun kena hadirkan niat fardu. Adapun mengikut pendapat yang utama dalam mazhab Syafi'i kita, kalau sekiranya puasa itu adalah puasa yang fardu ataupun puasa Ramadan sebagai contoh, maka tidak disyaratkan untuk kita menghadirkan fardu. Kerana apa? Kerana puasa Ramadan ini tidak ada puasa yang sunat. Semuanya adalah puasa yang fardu. Jadi sebab itulah cukup hanya sekadar kita mentakyinkan, kita menentukan puasa itu kita laksanakan adalah puasa Ramadan, maka sekadar itu memadailah untuk berniat puasa. Cuma perlu kita ingatkan di dalam kita berniat berpuasa ini, selain daripada kita kena hadirkan pada waktu malam itu sebelum daripada masuknya waktu subuh untuk kita berpuasa pada keesokan harinya. Jadi puasa yang kita kena hadirkan di dalam hati kita, di dalam jiwa kita waktu kita berniat ini, mestilah kita menghadirkan tentang hakikat puasa. Bukan semata-mata kita hanya menghadirkan hanya kalimah-kalimah puasa, tanpa kita menghadirkan tentang hakikat puasa, iaitu hakikat puasa yang perlu kita hadirkan ketika mana kita berniat untuk berpuasa ini adalah kita menghadirkan bahawa puasa yang kita laksanakan ini adalah puasa yang merangkumi satu perbuatan menahan diri daripada perkara-perkara yang membatalkan puasa sepanjang hari, daripada subuh sampailah ke maghrib. Jadi itu adalah niat yang perlu kita hadirkan waktu kita menghadirkan puasa ketika mana ingin kita melaksanakan puasa tersebut. Jadi bila mana seseorang itu berniat bagi puasa Ramadan sebagai contoh, sahaja aku berpuasa dengan nota dengan peringatan bahawa kita menghadirkan tentang hakikat puasa itu, bahawa ini adalah satu perbuatan kita menahan diri daripada perkara-perkara yang membatalkan puasa daripada awal subuh sampailah ke maghrib, yang mana puasa tersebut adalah puasa Ramadan. Walaupun kita tidak menghadirkan fardunya, walaupun kita tidak menghadirkan besok harinya, maka puasa tersebut memadai untuk niat sebagai puasa Ramadan kita, puasa wajib kita. Begitu juga kalaulah sekiranya kita ingin melaksanakan puasa qada,
Ya, puasa qada itu adalah puasa qada Ramadan. Jadi kita kena tentukan saja aku berpuasa qada Ramadan. Ya. Jadi itu adalah berkaitan tentang niat bagi puasa yang wajib ataupun puasa itulah puasa yang dinamakan puasa kafarah. Ya, puasa yang kita laksanakan kerana ada kesalahan-kesalahan yang kita langgar, jadi menyebabkan kita didenda dengan melaksanakan puasa. Maka ketika itu perlu kita niat sahaja aku berpuasa kafarah. Ya, walaupun tidak kita tentukan kafarah untuk kesalahan apa. Cuma berkaitan tentang puasa wajib ini juga, khususnya puasa yang dinamakan sebagai puasa wajib di dalam bulan Ramadan, salah satu daripada prasyarat untuk mengesahkan niat kita adalah mestilah puasa tersebut kita niatkan setiap malam. Ini isu perbahasan yang panjang lah berkaitan tentang adakah harus untuk kita berniat pada malam pertama untuk puasa sepanjang Ramadan secara borong. Ya. Menurut pandangan ulama mazhab Syafi'i kita, puasa yang kita laksanakan kalau sekiranya puasa itu adalah puasa yang berturutan. Sebagai contohnya puasa Ramadan daripada 1, 2, 3 sampailah ke 30 ataupun 29 hari, maka disyaratkan mestilah setiap malam. Malam pertama, kedua sampailah ke malam 30 mestilah kita niat setiap malam. Kena renew ataupun kena tajdid niat. Kena perbarui niat. Kerana apa? Menurut pandangan ulama mazhab Syafi'i, bahawa puasa Ramadan itu satu hari dengan satu hari yang lain itu adalah ibadat-ibadat yang berbeza. Ya, puasa pada hari pertama berbeza dengan hari yang kedua. Ya, dia tidak sama. Dengan maksud bahawa dia berasingan. Adapun puasa yang kedua dia berasingan ataupun tidak sama dengan puasa yang ketiga dan seterusnya. Jadi sebab itulah setiap kali ataupun setiap hari kita nak laksanakan puasa tersebut perlu kita niatkan pada setiap malam. Adapun menurut mazhab selain daripada mazhab Syafi'i, sebagai contohnya mazhab Maliki, ya, mereka mengharuskan untuk kita berniat pada waktu malam pertama ataupun pada awal bulan Ramadan, pada malam awal pertama Ramadan itu untuk kita niatkan puasa pada sebulan penuh. Kerana apa? Menurut pandangan mazhab Maliki, puasa Ramadan ini adalah satu puasa yang satu, dengan maksud bahawa daripada hari pertama sampailah hari ke-30 ataupun hari ke-29 itu adalah ibadat yang sama, tidak berasingan satu hari dengan satu hari yang lain. Jadi sebab itulah ya, menurut pandangan ulama-ulama mazhab Maliki harus untuk kita berniat pada malam yang pertama untuk kita laksanakan puasa pada malam yang berikutnya sampailah ke malam ke-30 Ramadan. Ya. Jadi walau bagaimanapun, walaupun di dalam mazhab Syafi'i kita mengatakan bahawa tidak sah untuk kita berniat pada malam yang pertama menurut pandangan ulama mazhab Syafi'i, tetapi ya, ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i kita mengharuskan, bahkan ada yang menganjurkan, bukan saja mengharuskan tetapi ada yang menganjurkan dengan anjuran yang sunat ya, untuk kita bertaklid dengan mazhab Maliki dalam perihal niat pada malam yang pertama. Supaya apa? Supaya yang pertama sekali hikmahnya ataupun dia punya faedahnya adalah yang pertama sekali sekiranya kalaulah sekiranya kita terlupa, mungkin malam pertama kita ingat untuk berniat, malam kedua kita niat, malam ketiga kita berniat, kemudian mungkin pada malam yang ke-10 kita terlupa untuk berniat berpuasa pada keesokan harinya, maka kalau ikutkan dalam mazhab Syafi'i kita, puasa kita tidak akan sah. Walau bagaimanapun, ya, walaupun puasa tersebut tidak sah, kita wajib untuk imsak. Wajib juga kita menahan diri kita seperti mana orang puasa, tetapi puasa itu tidak dikirakan sebagai puasa yang mana puasa tersebut kita kena qada. Jadi sebab itulah bila mana kita telah bertaklid dengan mazhab Maliki dalam perihal niat ini, maka kalau sekiranya malam pertama kita berniat, malam kedua dan seterusnya sampailah malam ke-10 kita terlupa, maka pada hari ke-10 itu kita akan dikirakan sebagai telah bertaklid dengan mazhab Maliki dalam perihal niat dan puasa kita sah menurut mazhab Maliki. Jadi tidak lagi perlu untuk kita qada kalau sekiranya kita telah bertaklid dengan mazhab Maliki dalam perihal niat pada malam yang pertama untuk puasa sebulan. Itu yang pertama. Yang kedua, di antara faedah ataupun hikmah kita bertaklid dengan mazhab Maliki ini adalah sekiranya ditakdirkan pada bulan Ramadan ini mungkin Ramadan yang terakhir bagi kita. Ya, mungkin ya
Mungkin di tengah-tengah Ramadan tidak sempat lagi kita nak menghabiskan puasa Ramadan 30 hari ataupun 29 hari, maka ditarik nyawa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jadi insya-Allah mudah-mudahan dengan niat kita untuk berpuasa sebulan ini akan diberikan ganjaran di sisi Allah SWT sebagai puasa sebulan. Kerana dengan niat. Iaitu kita berniat pada malam yang pertama untuk berpuasa sebulan. Cuma ditakdirkan kita tidak sempat untuk melaksanakan sebulan itu penuh kerana disebabkan telah kembali ke rahmatullah. Maka ketika itu dengan sebab niat tersebut kita diberikan ganjaran kalaulah sekiranya kita telah berniat mengikut mazhab Maliki ini. Jadi sebab itulah walaupun daripada segi mazhab ni, dalam mazhab Syafi'i kita mensyaratkan bahawa puasa Ramadan secara khususnya yang mana puasa-puasa yang dilakukan secara berturutan sehari, kedua, tiga dan seterusnya berturutan, maka disyaratkan kena berniat pada setiap malam walau bagaimanapun. Ulama-ulama khususnya ulama-ulama mutakhirin, ulama-ulama mutakhir di dalam mazhab Syafi'i kita menganjurkan, bahkan ada yang mengatakan hukum dan harus dianjurkan untuk kita bertaklid dengan mazhab Maliki, bahawa harusnya ataupun dianjurkan untuk kita bertaklid dengan mazhab Maliki mana kita berniat pada malam yang pertama untuk puasa pada sebulan Ramadan. Jadi itu adalah perkara-perkara yang berkaitan tentang niat. Yang mana kalaulah sekiranya kita telah bertaklid dengan mazhab Maliki tentang perihal niat sebulan ini dan mungkin satu hari itu kita terlupa untuk berniat, maka pada hari yang kita terlupa itu kita boleh laksanakan puasa menurut mazhab menurut puasa di dalam mazhab Maliki. Cuma kita kena raikanlah perkara-perkara yang boleh membatalkan puasa dalam mazhab Maliki. Cuma perbezaan di antara perkara-perkara membatalkan puasa di dalam mazhab Maliki dengan mazhab Syafi'i tidak jauh beza. Cuma ada beberapa perkara yang mungkin kita kena pelihara, iaitu di antaranya di dalam mazhab Maliki yang mengatakan bahawa mata ini adalah merupakan rongga yang terbuka. Jadi sebab itulah kalau kita bertaklid dengan mazhab Maliki, mungkin pada hari tersebut kita berpuasa dengan pandukan kepada mazhab Maliki, maka ketika itu kita tidak boleh nak pakai air sebagai contoh, ataupun kita masukkan sesuatu dalam mata kita, ubat dalam mata kita, kerana dalam mazhab Maliki mata ini adalah rongga yang terbuka. Berbeza dengan pandangan dalam mazhab Syafi'i, di mana yang telah kita bincangkan pada minggu lepas. Ada soalan, kalau sekiranya seseorang itu pakai air kan, kalau sekiranya dia pakai air dalam ketika dia berpuasa, maka dalam mazhab Syafi'i kita tidak membatalkan puasa, kerana menurut pandangan ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i kita, bahawa mata ini bukanlah rongga yang terbuka. Jadi sebab itulah kalau sekiranya kita pakai ilmu ataupun ubat sehingga terasa di tekak kita, menurut mazhab Syafi'i kita tidak terbatal. Berbeza dengan pandangan dalam mazhab Maliki. Begitu juga ada di antara perkara yang berbeza, di antara perkara yang boleh membatalkan puasa dalam mazhab Maliki juga adalah kalau sekiranya seseorang itu dia pensan ketika permulaan puasa. Pensan ni dengan maksud bahawa memang dia pensan betul. Bukan dia tidur. Tapi dia pensan. Pensan pada awal puasa, maknanya pada pagi itu, subuh tu, terbit fajar tu dia pensan, maka ketika itu puasanya akan terbatal mengikut mazhab Maliki, berbeza dengan mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i ini tentang pensan ni dia ada perbahasan, ada 3 pendapat berkaitan tentang pensan ini, dan ada perinciannya yang kita akan bincangkan dalam bab berkaitan tentang perkara-perkara yang boleh membatalkan puasa. Kemudian di antara perkara-perkara yang boleh membatalkan puasa menurut mazhab Maliki yang perlu kita raikan ketika mana kita bertaklid dengan mazhab Maliki dalam perihal niat sebulan, iaitu di antaranya adalah keluar air mazi. Air mazi, bukan air mani tetapi air mazi. Yang mana air mazi ini adalah cecair yang keluar ketika mana seseorang itu naik syahwat. Yang mana menurut ulama-ulama dalam mazhab Maliki, kalau sekiranya sengaja menyebabkan keluarnya air mazi ketika mana dia tengah jaga, ketika sedang berpuasa, maka dalam mazhab Maliki dia boleh membatalkan puasa. Berbeza dengan mazhab Syafi'i. Kalau dalam mazhab Syafi'i, kalau keluar air mazi, selagi mana kita tidak sampai mengeluarkan air mani dengan sengaja, maka ketika itu tidak lagi membatalkan puasa. Jadi itu di antara perkara-perkara lah yang perlu kita raikan ketika mana kita bertaklid dengan mazhab Maliki, supaya puasa yang kita laksanakan itu, yang bertaklid dengan mazhab Maliki itu benar-benar mendapati apa yang telah
garis pandukan dalam mazhab Maliki, ya, dan menjadikan puasa kita itu sah, seperti mana yang kita taklidkan. Jadi secara ringkasnya dalam berkaitan tentang niat ni, dalam mazhab Syafi'i kita mensyaratkan 3 tadi, iaitu kalaulah puasa itu puasa fardu ataupun puasa yang wajib kita niatkan pada malam, ya, sebelum daripada masuk waktu subuh. Yang kedua, mestilah kita takyinkan, iaitu kita tentukan puasa itu sebagai puasa Ramadan sebagai contoh, ataupun puasa qada Ramadan, ataupun puasa kafarah dan sebagainya. Dan yang ketiga, mestilah diniatkan pada setiap malam. Kalau sekiranya puasa tersebut adalah puasa yang berturutan, ya, seperti puasa Ramadan. Itu 3 syarat yang disyaratkan dalam perihal niat di dalam mazhab Syafi'i kalau sekiranya seseorang itu melaksanakan puasa yang wajib ataupun puasa yang fardu. Adapun kalau puasa itu adalah puasa yang sunat, mungkin selepas ni daripada Ramadan ni kita kaji nak melaksanakan puasa sunat, ya, terutamanya pada bulan Syawal, ya, puasa 6 hari pada bulan Syawal, yang mana kalaulah sekiranya kita ingin melaksanakan puasa yang sunat, ya, maka ketika itu niat kita boleh kita niatkan sebelum daripada, ya, zawal, ataupun sebelum daripada masuknya waktu zuhur, ataupun sebelum daripada gelincir matahari. Selagi mana sebelum daripada itu kita tidak melaksanakan ataupun melakukan perkara-perkara yang boleh membatalkan puasa. Ya, sebagai contohnya kita nak berpuasa pada bulan Syawal nanti, puasa bulan Syawal, ya. Jadi kalau misal kata mungkin malam tu kita tidak berniat lagi, tidak berhasrat lagi untuk kita berpuasa, mungkin lepas daripada subuh tu baru teringat untuk kita nak berpuasa, walhal sebelum itu kita memang tidak melakukan perkara-perkara yang boleh membatalkan puasa. Jadi boleh kita berniat ketika itu, ya, yang mana kita berniat sebelum daripada masuknya waktu zuhur, ya. Kerana apa? Kerana dalam puasa sunat ini tidak diwajibkan untuk kita berniat pada waktu malam. Kemudian begitu juga, ya, dalam puasa sunat ini, perbezaannya kita tidak diwajibkan untuk mentakyinkan, menentukan puasa yang kita nak laksanakan. Sebagai contohnya kita nak laksanakan puasa Isnin Khamis. Jadi hanya sekadar aku berpuasa, dengan kita menghadirkan tentang hakikat puasa, iaitu menahan diri kita daripada perkara-perkara membatalkan puasa, daripada pagi sampailah ke petang, maghrib, ya, yang mana ketika itu tidak diwajibkan untuk kita mentakyin menentukan puasa tersebut, melainkan kalau sekiranya puasa sunat itu adalah puasa-puasa yang mempunyai waktu yang tertentu. Sebagai contohnya dia adalah puasa-puasa yang merupakan puasa yang disunatkan pada hari-hari yang tertentu. Sebagai contohnya hari Arafah, hanya pada hari Arafah saja. Hari lain tidak disunatkan untuk puasa kerana hari Arafah, ataupun pada hari Ashura. Ya, hari Ashura sahaja yang disunatkan puasa dengan puasa Ashura. Maka ketika itu, ya, hendaklah kita takyinkan, tentukan bahawa puasa tersebut adalah sebagai puasa Ashura ataupun puasa Arafah sebagai contoh, untuk mendapatkan pahala yang khusus bagi puasa yang kita niatkan tersebut. Ya. Dan begitu juga di antara perbezaan di antara niat puasa fardu ataupun puasa yang wajib ini dengan puasa yang sunat adalah puasa sunat ini boleh kita niatkan dengan banyak puasa. Sebagai contohnya, kalau misal kata kita niatkan bahawa kita nak puasa pada hari Khamis dan kebetulan pada hari Khamis tersebut adalah hari Ashura sebagai contoh, maka boleh kita niatkan kedua-duanya sekali. Saja aku berpuasa untuk hari Ashura dan puasa pada hari Khamis. Jadi insya-Allah mudah-mudahan kedua-duanya kita akan dapat pahala, iaitu dapat pahala puasa hari Khamis dan juga dapat pahala puasa yang khusus pada hari tersebut. Ya, dengan niat. Adapun kalaulah puasa itu adalah puasa yang fardu, seperti contohnya puasa Ramadan, maka dia mestilah kita niat hanya satu niat saja, iaitu hanya semata-mata puasa Ramadan semata-mata. Tidak boleh kita nak kongsikan dengan niat yang lain. Walaupun hari ini sebagai contoh semalamlah hari Khamis sebagai contohnya, kita niatkan saja aku puasa Ramadan dan hari Khamis, maka ketika itu tidak sah. Kerana apa? Tidak terlaksana puasa tersebut, melainkan hanya satu fardu sahaja. Kalaulah puasa itu adalah puasa yang fardu. Itu berkaitan tentang niat. Jadi niat ini, ya, adalah kita berniat di dalam hati. Cuma di dalam mazhab Syafi'i kita sunat untuk kita lafazkan. Tujuan kita lafazkan itu adalah untuk membantu
ya, niat kita memantapkan niat kita yang di dalam hati. Jadi sebab itulah kalaulah kita berniat di dalam hati kita untuk berpuasa pada keesokan harinya, iaitu puasa Ramadan, walaupun kita tidak melafazkannya, maka puasa kita sah. Yang penting yang dia ambil kira adalah niat kita, iaitu di dalam hati. Itu berkaitan tentang rukun yang pertama. Rukun yang kedua adalah meninggalkan perkara-perkara yang membatalkan puasa. Kerana apa? Kerana setiap perkara-perkara yang boleh membatalkan puasa adalah perkara-perkara yang boleh menafikan puasa itu sendiri. Kerana puasa itu adalah merupakan ibadat yang kita menahan diri kita daripada perkara-perkara membatalkan puasa. Kalau sekiranya kita melakukan perkara-perkara yang boleh membatalkan puasa, maka dia bercanggah dengan matlamat ataupun maksud puasa itu sendiri. Jadi sebab itulah ulama meletakkan bahawa rukun puasa itu selain daripada niat, kita kena tinggalkan, jauhkan daripada perkara-perkara yang boleh membatalkan puasa, kerana dia akan menyebabkan puasa kita akan ternafi. Ternafilah hakikat puasa itu kalau sekiranya kita melakukan perkara-perkara yang boleh membatalkan puasa. Kemudian yang ketiga, jadi yang ketiga ini adalah rukun puasa di sisi sebahagian ulama. Adapun sebahagian ulama dia tidak meletakkan yang ketiga ini, iaitu orang berpuasa ini sebagai rukun. Kerana apa? Kerana ulama-ulama yang meletakkan orang yang berpuasa ini ataupun as-shaim sebagai rukun puasa, mereka berpandangan bahawa dengan alasan bahawa dia seolah-olah seperti mana dalam hukum jual beli. Jadi kalau kita tengok dalam rukun jual beli, salah satu daripada rukun dalam jual beli ini adalah adanya pembeli dan adanya penjual. Ada orang yang melaksanakan. Dia berbeza dengan solat. Kalau kita tengok dalam rukun sembahyang, 13 rukun itu, ikut pendapat yang pertama 13. Jadi tidak diletakkan rukun orang yang solat. Kerana apa? Dengan alasan bahawa kalau dah dalam bab solat ini, kita boleh nampak luarannya. Orang melaksanakan solat, dia lakukan gerakan tubuh badannya, fizikal dia, dengan kiamnya, dengan rukuk dan sebagainya. Maknanya kita tahu orang tu melaksanakan solat. Ada nampak dia punya gambarannya di luaran, nampak. Tetapi berbeza dengan puasa. Puasa ini kalau lah sekiranya dia tidak bagi tahu kita dia puasa, jadi kita tidak akan tahu dia ni puasa. Sebabnya puasa ni hanya dia menahan diri, yang mana dia menahan diri itu kita tidak nampak di luarannya bahawa dia sedang menahan diri. Jadi sebab itulah ulama meletakkan bahawa orang berpuasa itu sebagai salah satu daripada rukun puasa. Ia berbeza dengan dalam rukun sembahyang. Sebab bila sembahyang ni cukup hanya sekadar fizikan, gerakan fizikal tu ataupun ucapan kita sebagai bacaan wajib itu diletakkan di dalam rukun. Kerana apa? Kalau kita tak letakkan, tidak masukkan orang bersembahyang pun, memang perkara tersebut telah terlaksana, telah dilaksanakan oleh yang sembahyang dan nampak luarannya, gambarannya di luaran. Berbeza dengan puasa. Dan begitu juga dalam bab berkaitan tentang jual beli, bai', yang mana ketika itu kalaulah sekiranya kita tidak letakkan, maka ketika itu dia akan termasuk dalam kategori perkara-perkara yang tidak akan kita lihat, yang dinamakan sebagai benda yang adami. Benda yang adami ini adalah benda yang tidak ada luaran, tidak boleh kita capai melalui panca indera kita. Jadi sebab itulah ulama, sebagian ulama lah, sebagai contohnya Syekh Syarqawi, sebagai contohnya Syekh Al-Bajuri dan sebagainya, ulama-ulama mutakhir ini meletakkan orang berpuasa ini sebagai salah satu daripada rukun puasa. Itu selesai berkaitan tentang rukun puasa. Ada soalan? Ada soalan? Soalan, adakah dapat pahala sahur jika sahur pada pukul 1 pagi di kedai mamak? Okey. Berkaitan tentang sahur, sahur ini adalah kita makan pada waktu, dia ada waktu yang tertentu lah sahur ni, iaitu waktu selepas daripada pertengahan malam. Sebagai contohnya, kalau lah sekiranya di negara itu malam tu, malam daripada maghrib sampai subuh tu dalam tempoh lebih kurang dalam 6 jam sebagai contoh, kan? Jadi pertengahan malam dia apa? 3 jam lebih. Atas daripada 3 jam, maka itu adalah pertengahan yang kedua malam. Jadi sampailah masuknya sebelum masuk waktu subuh. Jadi kalau sekiranya dia makan
Tak kisahlah di kedai mamak ke, di masjid ke, di rumah, kena bilik sekalipun dia makan. Dia tak nak pergi dapur, makan kat bilik pun. Jadi kalaulah waktu itu menepati waktu sahur, iaitu makan selepas daripada setengah yang kedua malam, tengah malam yang kedua daripada malam, maka ketika itu sudah dikirakan sebagai makan sahur. Jadi dapatlah ganjaran untuk makan sahur kalau diniatkan sebagai ibadat. Tapi kalau sekiranya dimakan sebelum tu, mungkin dimakan dalam pukul 11, moreh kan, pukul 10 lebih, pukul 11 lebih makan. Jadi itu tidak dimakan sebagai sahur. Itu tempat kita dipanggil sebagai moreh lah. Ataupun minum malam, bukan sebagai sahur. Sahur ni adalah makan selepas daripada pertengahan malam. Kemudian kita sambung sikit lagi berkaitan tentang syarat sah puasa. Jadi sebelum ni kita telah bincangkan berkaitan tentang syarat wajib puasa. Jadi syarat wajib puasa ni dia berbeza dengan syarat sah. Syarat wajib puasa ni adalah syarat-syarat yang seseorang itu kalau penuhi syarat yang wajib ini, maka dia wajib melaksanakan puasa Ramadan. Adapun kalau puasa yang dinamakan sebagai syarat sah puasa adalah satu perkara yang perlu dipenuhi oleh seseorang itu supaya sah puasa dia. Sama ada puasa itu puasa yang fardu, puasa yang wajib ataupun puasa yang sunat. Jadi sama. Jadi yang pertama sekali ada sebutkan dalam pengarang sini, syurutu sihhatis shaum. Syarat-syarat bagi sahnya puasa sama ada puasa yang wajib maupun puasa yang sunat, iaitu syurutu sihhatis shaum arba'atun. Ada 4. Syarat sah bagi puasa itu ada 4 perkara. Iaitu al-islamu. Ada 4, iaitu yang pertama sekali adalah Islam. Disyaratkan bagi untuk mengesahkan puasa kita mestilah seseorang itu Islam. Kalaulah sekiranya seseorang itu dia murtad sebagai contoh, na'udzubillah, tengah-tengah puasa dia murtad, maka ketika itu puasanya tidak sah walaupun dia murtad sebentar saja, sekejap. Kerana disyaratkan mestilah daripada awal kita berpuasa daripada subuh sampailah ke maghrib itu mestilah kita Islam. Sebab itulah orang kafir kalau dia puasa, maka dia puasanya tidak sah. Yang pertama kerana niat dia tidak diambil kira sebab dia bukan ahli ibadah. Sebab dia bukan ahli ibadah yang diambil kira dia punya niat. Bahkan dia tidak menepati syarat sah bagi puasa, iaitu disyaratkan mestilah seseorang itu Islam. Kalau sekiranya dia tidak Islam ataupun dia ni murtad walaupun satu saat, walaupun sebentar, maka secara tidak langsung puasanya akan terbatal. Sama ada puasa itu puasa yang wajib maupun puasa yang sunat. Yang kedua, disyaratkan untuk mengesahkan puasa seseorang itu sama ada puasa itu puasa yang wajib maupun puasa yang sunat adalah mestilah seseorang itu berakal. Iaitu dengan maksud bahawa disyaratkan mestilah dia ini dalam keadaan yang berakal, waras, iaitu memayis pada keseluruhan hari berpuasa, iaitu daripada subuh sampailah ke maghrib. Sebab itulah kalau sekiranya seseorang itu tengah-tengah puasa dia gila, walaupun sekejap, beberapa second dia gila, maka puasanya akan terbatal. Cuma berkaitan tentang orang-orang yang pengsan ataupun orang-orang mabuk ada perbahasannya. Ada dia punya khilaf, ada perinciannya. Di situ kita akan bincangkan nanti dan di dalam bab berkaitan tentang perkara-perkara yang membatalkan puasa. Sebabnya kalau berkaitan tentang pengsan ni ada kategori pengsan yang disengajakan. Kemudian ada pengsan yang tidak disengajakan. Begitu juga dengan mabuk. Mabuk ni ada yang disengajakan ataupun yang tidak disengajakan. Kemudian berkaitan tentang mabuk ataupun pengsan yang disengajakan ataupun tidak disengajakan ini ada pula kategori yang mana dia pengsan sepanjang hari ataupun dia ni mabuk sepanjang hari. Ada kategori. Jadi secara umumnya kalau sekiranya seseorang itu sengaja pengsan. Sengaja pengsannya dia dengan maksud bahawa dia sengaja menyebabkan pengsan. Melakukan perkara-perkara yang boleh menyebabkan dia pengsan. Ataupun dia mabuk dengan sengaja. Pada ketika dia sedang berpuasa sepanjang hari. Daripada subuh sampailah ke maghrib, maka ittifaq ataupun sepakat ulama dalam mazhab Syafi'i kita, sama ada Syekh Ibn Hajar ataupun Syekh Ramli mengatakan bahawa puasanya akan terbatal. Tapi kalau misal kata ada lagi waktu-waktu yang disedar, ketika mana sedang berpuasa, masih lagi ada perbincangan di kalangan ulama, di sisi ulama-ulama yang mutakhirin. Jadi yang ketiga, syarat sah puasa yang ketiga, iaitu mestilah seseorang yang berpuasa itu suci daripada haid dan nifas.
Jadi kalaulah sekiranya seseorang itu dia sedang berpuasa, tiba-tiba ya datang haid ataupun dia keluar darah nifas. Darah nifas ni adalah darah yang keluar selepas daripada seseorang itu bersalin ataupun selepas daripada seseorang itu keguguran. Ya, walaupun yang keguguran itu adalah janin. Janin ataupun dia hanya berbentuk inilah gumpalan darah, ya, yang mana disahkan oleh pakar ataupun oleh bidan bahawa itu adalah sebagai janin asal bagi kejadian manusia. Maka ketika itu ya puasanya akan jadi terbatal. Dan satu lagi, kalau sekiranya selepas itu disusuli dengan darah yang dinamakan sebagai darah nifas, iaitu darah yang keluar selepas daripada rahimnya, kosong daripada bayi yang keguguran ataupun janin ataupun bayi, maka ketika itu dinamakan sebagai darah nifas. Maka kalau sekiranya walaupun kadang-kadang berlaku di tengah puasa, perempuan ni dia puasa, kemudian tiba-tiba mungkin dah dekat-dekat nak buka. Sekarang kita buka 7.19 sebagai contoh kan. 7.18 minit tiba-tiba cek-cek tengok dah datang haid. Maka ketika itu puasanya akan jadi terbatal dengan maksud bahawa nanti dia kena ataupun dia wajib untuk mengqada puasa pada hari tersebut. Cuma pahala puasa tu dia dapat. Puasa tu tidaklah disisihkan oleh Allah SWT dengan maksud bahawa diberikan ganjaran juga kerana dia dah bersusah payah daripada pagi sampai dah nak habis dah, tiba-tiba datang haid pula atas bukan kerana dia minta, bukan kerana disengajakan, tetapi memang lumrah, fitrah dia begitu. Jadi sebab itulah bila mana dia berpuasa sepanjang hari, tiba-tiba pada akhirnya dia datang haid, maka puasa itu perlu diqada. Maka tidak sah untuk hari tersebut. Walaupun demikian ganjaran berpuasa pada hari tersebut insya-Allah mudah-mudahan diberikan ganjaran di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Itu berkaitan tentang perempuan yang haid ataupun nifas ketika sedang berpuasa. Maka kalau sekiranya dia berpuasa juga dalam keadaan dia haid ataupun nifas, maka ketika itu puasanya tidak sah. Cuma kalaulah sekiranya seorang perempuan itu dia haid, tengah haid, sekarang ni tengah haid, kemudian mungkin tengah hari ataupun petang nanti haid dia berhenti. Adakah dia wajib untuk berpuasa? Kalau ikutkan dalam mazhab Syafi'i kita, bahawa kalaulah 1 detik saja dia haid pada hari tersebut, maka dia tidak sah melaksanakan puasa. Kalau sekiranya seseorang itu dia haid, tiba-tiba dia suci, maka ketika itu dia tidak wajib untuk berpuasa, bahkan hukum dia adalah haram untuk meneruskan puasa. Sebab puasa ni dia kena daripada mula, iaitu daripada subuh sampailah ke maghrib. Cuma kalau sekiranya kalau perempuan tu dia dah berhenti haid dia ataupun suci sebelum daripada subuh, maka ketika itu dia wajib berpuasa untuk keesokan harinya. Sebab itulah kalau contohnya kalau perempuan-perempuan yang haid, yang uzur ni, kalau misal kata malam tu mungkin malam yang dia rasakan bahawa ada baki-baki, mungkin dia punya jangkaan tu akan berhenti sebelum daripada subuh. Jadi malam tu dia dah boleh berniat dah, walaupun dalam keadaan dia haid. Walaupun dalam keadaan dia haid, tetapi dijangkakan, dia anggarkan bahawa haidnya akan berhenti sebelum daripada waktu subuh. Dan dia boleh berpuasa pada keesokan harinya. Dan dia berkewajipan untuk puasa pada keesokan harinya, maka pada malam itu walaupun dalam keadaan dia masih lagi haid, masih lagi uzur, maka dia boleh dia berniat. Jadi bila dicek pada waktu subuh, sebelum subuh tu, waktu sahur tu memang betul dah suci. Maka ketika itu maka dia wajib untuk berniat berpuasa pada keesokan harinya, kerana ketika itu dia dah suci daripada haid. Tidak ada mani' ataupun tidak ada apa-apa halangan syarat untuk dia melaksanakan puasa pada hari tersebut. Kemudian yang keempat, disyaratkan untuk mengesahkan puasa seseorang mestilah mengetahui keadaan waktu yang harus dan sah untuk berpuasa. Jadi disyaratkan ini kalau misal kata sekiranya kita ingin melaksanakan puasa, mestilah kita kenal pasti dan mengetahui bahawa waktu ataupun hari-hari yang kita ingin melaksanakan puasa itu adalah puasa itu kalau dilaksanakan pada hari tersebut sah dan harus. Harus dan sah untuk kita berpuasa, iaitu dengan maksud bahawa bukan pada hari-hari yang diharamkan untuk kita berpuasa. Sebagai contohnya, hari-hari yang diharamkan untuk kita berpuasa iaitu contohnya adalah puasa pada hari 1 Syawal.
pada hari raya yang pertama. Haram untuk kita berpuasa dan puasa tersebut tidak sah. Ataupun kita berpuasa pada hari raya haji, 10 Zulhijjah. Maka puasa kita hukum dia adalah tidak sah dan hukum dia adalah haram. Kemudian puasa pada hari-hari tasyrik, iaitu 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Maka ketika itu haram dan tidak sah kita berpuasa. Dan juga hari-hari yang diharamkan untuk berpuasa, maka ketika itu kalau sekiranya kita melaksanakan puasa, maka puasa kita tidak sah. Sebagai contohnya, pada puasa pada 1 Syawal dan hari tasyrik. Itu berkaitan tentang syarat sah puasa. Yang selesai berkaitan tentang syarat sah puasa secara ringkas. Kemudian berkaitan tentang perkara-perkara yang disunatkan ketika seseorang itu berpuasa. Jadi ini perkara-perkara yang disunatkan ketika seseorang berpuasa ini adalah perkara-perkara yang dianjurkan untuk kita laksanakan dengan anjuran sunat ketika seseorang itu melaksanakan puasa, sama ada puasa yang fardu maupun puasa yang sunat. Iaitu yang pertama sekali disebutkan di sini ada 5 lah sebahagiannya, iaitu sunanus saum kathiratun. Dikatakan oleh pengarang bahawa perkara-perkara sunat ketika seseorang itu berpuasa banyak. Banyak sebenarnya banyak. Cuma dia kata minha, sebahagian daripada yang banyak itu adalah ta'jilul fitri. Kata pengarang, menyegerakan berbuka puasa. Jadi di dalam untuk kita melaksanakan perkara sunat ini, perlu kita ingatkan bahawa salah satu daripada perkara yang sunat ketika seseorang itu berpuasa adalah menyegerakan berbuka puasa kalau sekiranya telah betul-betul telah tahqiq ataupun telah pasti masuknya waktu maghrib. Barulah kita disunatkan untuk kita menyegerakan berbuka puasa. Kerana apa? Kalau Allah sekiranya kita masih ragu-ragu dah masuk maghrib ke belum, ataupun kita hanya sekadar zon, yang mana zon tersebut terbit daripada tidak ada apa-apa tanda langsung, hanya sekadar zon, tanpa ada apa-apa tanda yang boleh menyokong zon kita itu ataupun sangkaan kita yang berat terhadap masuknya waktu maghrib tersebut, maka ketika itu haram untuk kita berbuka puasa. Kerana apa? Kerana dikhawatiri akan menyebabkan kita berbuka sebelum daripada masuknya waktu maghrib. Ini kalau misalnya kata kita tidak yakin ataupun kita hanya sekadar syak ataupun zon, yang mana zon tersebut tidak ada tanda-tanda yang boleh kita sandarkan menjadi panduan kita menentukan masuknya waktu maghrib. Adapun kalau sekiranya memang dah pasti, memang dah yakin, sebagai contohnya depan kita ni nampak matahari terbenam, mungkin kita duduk di dataran yang memang nampaklah matahari terbenam secara fizikalnya, jadi ketika itu memang secara yakinnya telah masuknya waktu maghrib, telah terbenamnya matahari, maka ketika itu sunat untuk kita segera terus berbuka puasa, yang mana berbuka puasa yang dimasukkan dengan segera ini adalah kita berbuka dahulu barulah kita melaksanakan semayang. Walaupun kalau ikutkan, kalau dah masuk waktu ni kita wajib untuk melaksanakan semayang, tapi wajib tersebut adalah wajib yang muasak, dengan maksud bahawa wajib ni sampailah ke akhir waktu. Cuma dalam konteks kita menyegerakan berbuka puasa ini adalah disunatkan untuk kita berbuka dahulu barulah kita melaksanakan solat. Maknanya betul-betul kita dah yakin masuk waktu baru kita berbuka puasa. Kemudian barulah kita melaksanakan solat. Ataupun dalam keadaan kita tak yakin masuk waktu tetapi kita zon, berat pada sangkaan kita, berat pada pegangan kita bahawa telah masuk waktu berdasarkan kepada tanda-tanda. Sebagai contohnya tanda-tanda dah masuk waktu, sebagai contohnya dengan kita tengok jam kita. Jam kita memang bukan jam yang rosak lah, jam yang memang berfungsi dengan elok. Sebagai contoh, dengan kita pakai, mungkin sekarang ni kita pakai telefon yang mempunyai apps yang memang tepat. Jadi ketika itu adalah satu daripada panduan-panduan kita untuk menentukan bahawa dah masuknya waktu maghrib, yang mana ketika itu dah sampai tahap zon yang hampir kepada yakin masuknya waktu maghrib, maka ketika itu sunat kita segerakan berbuka puasa. Ini adalah berdasarkan kepada sabda Rasulullah SAW,
Yang mana diriwayatkan dalam riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim, hadis yang sahih daripada Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yazalun nas bi khairin ma ajalun al-fitrah. Kata Rasulullah SAW, sentiasalah manusia itu, secara khususnya orang-orang yang puasa itu, dalam kebaikan, selagi mana dia menyegerakan berbuka puasa. Jadi sebab itulah kita di antara perkara-perkara yang dianjurkan ketika seseorang itu berpuasa adalah kalau sekiranya dia berpuasa, maka ketika itu telah yakin ataupun berat pada zon dia, yang mana zon tersebut timbul daripada tanda-tanda yang boleh dijadikan sebagai pedoman untuk menentukan masuknya waktu maghrib. Ketika itu disunatkan untuk dia menyegerakan berbuka puasa. Kemudian yang kedua, melewatkan sahur. Jadi perkara yang kedua ni dia ada dua sebenarnya. Iaitu yang pertama sekali, kita bersahur. Sahur itu pun adalah merupakan satu perkara yang sunat bagi orang yang berpuasa. Kerana apa? Sahur ni berfungsi sebagai untuk membantu kita melaksanakan puasa, memberikan kita tenaga, energi untuk kita melaksanakan puasa seharian. Dan juga selain daripada itu, sahur ni juga adalah untuk membezakan di antara puasa kita orang Islam dengan puasa ahli kitab. Yang mana ahli kitab ni pun ada syariat puasa. Sebelum daripada kita ini ada syariat puasa, tapi perbezaan di antara puasa kita, puasa orang Islam dengan puasa orang ahli kitab ini adalah dengan kita bersahur. Jadi bagi membezakan di antara puasa kita dengan puasa ahli kitab adalah dengan kita melaksanakan puasa, dengan melaksanakan sahur. Jadi secara tidak langsung sahur ni adalah perkara yang sunat untuk kita laksanakan, untuk kita buat, dan mana ianya adalah untuk memberikan tenaga pada kita untuk menjalani ibadah puasa sepanjang hari, dan yang kedua adalah untuk membezakan di antara puasa kita dengan puasa ahli kitab. Cuma berkaitan tentang untuk kita bersahur ni, disunatkan juga untuk kita melewatkan sahur. Jadi berkaitan tentang sahur tadi, disebutkan dalam sebuah hadis, ista'inu bi ta'amis sahar ala siyamin nahar wa bi qailulatin nahar ala qiyamil lail. Kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis riwayat Imam Al-Hakim, yang mana disebutkan bahawa ista'inu, bantulah puasa kamu, puasa pada hari dengan makan sahur, dengan makan pada waktu sahur. Itu satu kesan daripada Rasulullah SAW supaya kita jangan terlepas sahur, supaya sahur tersebut boleh membantu kita untuk melaksanakan puasa sepanjang hari. Dan kata Rasulullah SAW, wa biqailulatin nahar, bantulah untuk kita melaksanakan ibadat qiyamul lail dengan kita tidur qailulah pada hari, pada siang hari. Qailulah. Maknanya fungsi untuk kita memberikan kecergasan kepada kita untuk berpuasa ni dengan kita bersahur. Tu peranan sahur. Kemudian yang kedua adalah berkaitan tentang peranan qailulah dalam untuk membantu kita untuk bangun pada waktu malam untuk qiyamul lail. Qailulah ni kalau ikut istilah dalam fiqh, qailulah ni dalam mazhab Syafi'i kita merujuk kepada tidur yang dilakukan sebelum daripada masuknya waktu zuhur. Sebelum masuknya waktu zuhur, iaitu sebelum daripada gelincir matahari, iaitu dengan tidur, bukannya dengan kita berehat. Berbeza dengan istilah qailullah di sisi ulama-ulama hadis, iaitu di sisi muhaddisin, yang mana menurut pendapat ulama-ulama hadis, dia mengatakan bahawa qailullah ini adalah merujuk kepada perbuatan kita berehat pada waktu sebelum daripada masuk waktu zuhur, walaupun bukan dengan tidur. Kita berehat baring-baring, maka ketika itu menurut istilah ataupun pandangan ulama-ulama hadis, dia termasuk dalam kategori qailullah. Adapun dalam mazhab Syafi'i kita, qailullah ini adalah tidur sebelum daripada masuknya waktu zuhur. Tidur ni bukanlah tidur yang lama, tidur yang sebentar lah. Bukanlah pukul 11 tu kita dah tidur. Itu bukan qailullah nama. Itu melansip nama. Tahu melansip tak? Maknanya kita tidur ni lah. Tidur beria sangat. Jadi itu berkaitan tentang melewatkan sahur. Bahkan menurut ulama dalam mazhab Syafi'i kita, seperti contohnya Imam Bajuri, dia katakan bahawa melewatkan sahur ni adalah merupakan khasa'is hadhihi ummah. Merupakan keistimewaan
yang hanya ada pada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syariat yang hanya dianjurkan, yang disyariatkan bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tidak ada pada umat-umat yang terdahulu. Jadi sebab itulah sahur ni kalau boleh kita jangan lepaskan peluang untuk kita bersahur, dan sahur ini disunatkan untuk kita lewatkan. Dengan maksud kita lewatkan di sini adalah kita lewatkan sehingga selesai daripada kita makan sahur tu, sekira-kira afdalnya, sekira-kira masih lagi ada waktu yang berbaki sekadar tempoh untuk kita membaca ayat 50 ayat Al-Quran. Itu sebablah adanya imsak. Dalam istilah kita lah, ada imsak. Imsak ni maknanya kita dah tahan diri dah. Sebelum daripada imsak yang wajib, kita dah ada imsak yang sunat. 10 minit kita tetapkan lebih kurang lah dalam 10 minit tu untuk kita berhenti daripada makan supaya tidak terlajak nanti. Walaupun pada hakikatnya boleh lagi kita makan selagi mana belum masuk waktu subuh. Tetapi sebagai langkah berhati-hatinya, dan ia adalah merupakan salah satu daripada contoh daripada Rasulullah SAW, yang mana Rasulullah sendiri pun dia berhenti makan lebih kurang anggaran seperti mana dalam riwayat hadis, dia kata anggaran lebih kurang dalam 50 ayat, 50 ayat barulah masuk waktu subuh. Maknanya sebelum daripada tempoh 50 ayat tu memang Rasulullah dah berhenti makan. Jadi sebab itulah kita kalau boleh kita jangan sampai melewatkan sahur sehingga betul-betul nak masuk waktu subuh. Takut nanti terlebih daripada waktunya. Dan pastikan waktu subuh tu tengok jam tu 2-3 jam. Jangan tengok dalam 1 jam je. Jangan tengok sebuah jam saja. Takut nanti kita jam yang kita pakai ni mungkin dia mati, tidak berfungsi. Jam dinding tu dia habis bateri dan sebagainya. Jadi menyebabkan tiba-tiba kita makan tengok-tengok dah sebenarnya dah pukul 7. Gelap lagi kan, hujan dan sebagainya. Jadi itu menyebabkan puasa kita akan jadi tidak sah sehingga diwajibkan untuk kita imsak sampailah ke akhir. Walau bagaimanapun puasa itu kena qada. Itu ada dibincangkan dalam kitab-kitab fiqh. Cuma berkata tentang sahur ni, satu perkara yang ingin saya kongsikan juga ada di nota kaki bawah tu, berkata tentang perkataan suhur dengan sahur. Dia ada perbezaan. Beza baris, beza makna. Kalau kita sebut dengan istilah suhur, dengan sin itu berbaris hadapan dhammah, dia bermaksud dengan dia memberi maksud makan pada waktu sahur. Ini yang kita bincangkan di sini. Makan pada waktu sahur, yang mana kita awal kita lewatkan makan tu sehingga kita dah hampir nak masuk waktu subuh. Cuma waktu subuh tu masih lagi, kalau kita berhenti pun lepas daripada kita makan tu ada tempoh lebih kurang dalam 50 ayat kita baca. Lebih kurang dalam 10 minit, lebih kurang hampirlah anggaran. Itu dinamakan sebagai suhur, iaitu dengan maksud makan pada waktu sahur. Adapun dengan sahur, dengan istilah sahur, iaitu sin tu dengan baris fathah, dengan baris atas, dengan maksud bahawa makanan itu sini. Makanan ketika sahur, maknanya makanan yang dimakan ketika sahur. Adapun kalau suhur itu adalah merujuk kepada makan pada waktu sahur, perbuatan makan waktu sahur. Itu yang kita bincangkan di sini. Jadi ini berdasarkan kepada sebuah riwayat, sebuah hadis daripada riwayat Imam Ahmad, yang mana diriwayatkan bahawa daripada Abi Dzar radhiyallahu anhu, la tazalu ummati bi khairin ma ajalul fitr wa akharu as-sahur. Kata Rasulullah SAW, sentiasalah umatku dalam kebaikan selagi mana dia mensegerakan berbuka puasa setelah masuk waktu, yakin masuk waktu, dan selagi mana dia mentakhirkan ataupun melewatkan makan sahur. Sehingga jangan sampai melebihi waktu yang wajib kita imsak. Masuknya waktu subuh. Jadi itu berkaitan dengan perkara-perkara yang disunatkan ketika kita berpuasa. Ada 2 perkara yang kita bincangkan, sempat kita bincangkan pada hari ini. InsyaAllah nanti kita akan sambung pada kuliah akan datang nanti pada inilah, pada perkara yang ketiga dan seterusnya, perkara yang seterusnya lah. Mungkin kita boleh tengok soalan-soalan yang ada untuk kita kongsikan. Bagaimana dengan status puasa orang yang tidak berakhlak baik? Adakah berkurang pahalanya? Jadi di antara perkara-perkara yang sunat ketika mana kita berpuasa adalah kita memelihara lidah kita daripada cakap-cakap dengan benda-benda yang lara-lara. Benda-benda yang lara-lara, bukannya benda-benda yang haram.
benda-benda yang lara-lara, benda-benda yang tidak ada faedah, sia-sia, kerana dia boleh mengurangkan pahalanya. Sebabnya dalam puasa ni dia ada dua perkara yang boleh membatalkan. Iaitu yang pertama sekali, perkara-perkara yang boleh membatalkan puasa itu sendiri. Iaitu perkara-perkara yang boleh membatalkan puasa, nanti kita akan bincangkan. Di antaranya adalah memasukkan sesuatu dalam rongga terbuka dan sebagainya, makan minum dan sebagainya. Itu daripada segi luaran. Adapun daripada segi dalaman, itu dinamakan sebagai perkara-perkara yang boleh membatalkan pahala puasa. Ini banyak yang perlu kita pelihara. Kita kena pelihara mata kita daripada melihat perkara-perkara yang sia-sia, daripada perkara-perkara haram, perkara-perkara yang dilarang untuk kita lihat. Begitu juga kita menjaga mulut kita daripada mengatakan perkara-perkara yang sia-sia, perkara-perkara yang haram dan sebagainya. Itu adalah perkara-perkara yang boleh merosakkan pahala puasa. Walaupun puasa masih lagi sah, masih lagi tidak batal, tetapi daripada segi pahala dia akan mengurangkan pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah waktu kita berpuasa ni kita kena jaga mata, jaga percakapan, tingkah laku, hati dan sebagainya, supaya selain daripada puasa kita sah, tetapi daripada segi ganjaran pun akan dapat ganjaran yang besar di sisi Allah SWT, seperti mana kita berpuasa. Sebab itulah sebagai contohnya Imam Al-Ghazali dia mengkategorikan puasa itu, orang yang berpuasa itu kepada tiga, iaitu pertama puasa awam, iaitu orang yang sekadar dia menjaga daripada perkara-perkara membatalkan puasa, awam-awam. Jadi itu orang yang umum lah. Yang kedua adalah puasa yang khususul, puasa yang dinamakan sebagai khawas. Puasa yang dinamakan sebagai puasa bagi orang yang khawas, iaitu puasa yang khusus. Iaitu puasa yang dia meninggalkan perkara-perkara membatalkan puasa dan perkara-perkara maksiat, perkara yang haram. Kemudian perkara puasa yang ketiga adalah puasa yang khawasul khawas. Khawasul khawas ni adalah puasa yang mana dia meninggalkan perkara-perkara yang boleh melekakan diri dia daripada mengingati Allah SWT. Melalai daripada mengingati Allah SWT. Kemudian Assalamualaikum, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana pandangan Ustaz mengenai orang yang sekadar berpuasa di bulan Ramadan tapi tidak menunaikan solat fardu? Jadi kalau ikutkan dalam hukum daripada segi orang yang berpuasa ni, puasa Ramadan ni, kalau lah dia menepati syarat-syarat sah puasa, seperti mana telah kita bincangkan tadi, maka puasanya sah. Kerana puasa itu dia tidak terikat dengan ibadat yang lain. Dengan maksud bahawa kalau misal kata dia melakukan puasa itu cukup syarat sah dia, maka puasanya sah. Walaupun dia tidak semayang. Cuma bukanlah bermakna bahawa kita menggalakkan orang tidak semayang. Dengan makna bahawa keterikatan antara puasa dengan solat itu dia tidak ada ikatan daripada segi sah, tak sah. Sebab mungkin ada berpandangan bahawa kalau dia ni tak semayang, jadi puasa dia tidak sah. Itu satu pandangan yang tersasar. Kerana apa? Kerana puasa itu syarat-syarat sahnya kalau kita bincangkan tadi daripada segi hukum, tidak ada kaitannya dengan sah tak sahnya semayang ataupun kita semayang ataupun tidak. Selagi mana kita memenuhi syarat sah puasa, maka puasa kita sah. Soal dia tidak semayang itu antara hubungan dia, kesalahan yang dilakukan, melanggar perintah Allah SWT, itu dia dengan Allah SWT, yang mana sepatutnya tidaklah berlaku bagi orang-orang yang betul-betul beriman. Sebab itulah kalau kita ni, kadang-kadang ada juga di antara kita, dia excited bulan Ramadan ni, time tarawih dia pergi, semayang tarawih, tapi semayang fardu dia tak buat, semayang Jumaat pun tak buat. Tapi baiklah juga daripada dia tak pergi langsung. Cuma itu ada perbahasan lah berkaitan tentang orang-orang yang mana puasa yang fardu, ibadat yang fardu dia tak buat, tapi ibadat yang sunat dia buat. Jadi sebab itulah seboleh-bolehnya kita laksanakan benda-benda yang fardu dahulu, kemudian barulah kita buat perkara yang sunat. Ustaz, sah atau tidak puasa jika dia lewat mani wajib sebab haid? Jadi kalau sekiranya haid dia telah berhenti sebelum daripada subuh, dan ketika itu memang dia berkewajipan untuk puasa pada keesokan harinya, maka sunatnya, sunat ni maknanya dia anjurkan, dengan anjuran sunat bahawa dia mandi sebelum daripada masuk waktu subuh. Adapun kalau sekiranya dia mandi selepas daripada waktu subuh, haid dia dah berhenti dah, cuma dia leka mungkin dia nak panaskan lauk sebagai contoh, dia nak sahur dulu, tiba-tiba dah nak mandi tu tak sempat pula, macam nak iron baju sebagainya, masuk subuh. Boleh tak dia mandi? Boleh, harus. Cuma kalau seelok-eloknya
dia mandi sebelum daripada subuh. Sama macam orang-orang yang berjunub. Berjunub. Sunatnya kita mandi sebelum daripada masuknya waktu subuh. Kerana apa? Kerana di antaranya adalah supaya dapat terpelihara daripada air masuk dalam rongga waktu kita mandi. Sebabnya waktu kita mandi wajib ni kita mandi macam-macam, kita nak gosok kan. Jadi nanti akan takut-takutlah menjejaskan puasa kita. Sah. Puasa kita sah kalau kita lewat mandi wajib sebab haid ataupun sebab junub. Cuma sunatnya dianjurkan untuk kita mandi sebelum daripada masuk waktu subuh. Kerana salah satunya supaya daripada awal puasa kita memang kita dalam keadaan tidak berjunub ataupun tidak dalam keadaan hadas besar. Ya, wallahu a'lam. Ada lagi soalan? Apakah nilai puasa untuk seorang yang masih tidak mendapat maaf dari orang yang dia lakukan kesalahan? Jadi berkaitan tentang puasa seseorang yang mana dia ni ada kesalahan-kesalahan orang, jadi kalau dia ada kesalahan orang, dia kena minta maaf dengan orang tu. Kalau dia ada kesalahan dengan Allah SWT, tentang hak dia dengan Allah Ta'ala, dia kena minta ampun dengan Allah SWT. Kalau dia ada kaitannya dengan hak orang lain, dengan manusia, dengan makhluk, jadi dia kena selesaikan juga dengan makhluk selain daripada minta ampun dengan Allah SWT dengan istighfar dan sebagainya. Jadi kalau seseorang dia ada kesalahan dengan orang lain dalam keadaan dia puasa, dia tidak ada kaitan dengan sah ataupun tidak sahnya puasa. Sebabnya puasa tu kalau dia menepati syarat sah puasa, sahlah puasa dia, walaupun dia ni banyak dosa dengan orang lain. Sebab tu kita kena faham tentang syarat sah puasa. Sama juga macam syarat sah semayang. Syarat sah puasa, syarat sah semayang, syarat sah wuduk. Kita menepati syarat-syarat tersebut, sah wuduk kita. Menepati syarat-syarat tersebut, sah semayang kita. Menepati syarat-syarat puasa, sahlah puasa kita. Dan dia tidak ada kaitan dengan benda-benda luaran. Sebagai contoh macam tadi lah, dia tak semayang, tapi dalam masa yang sama dia puasa Ramadan, jadi puasa Ramadan masih sah. Cuma daripada segi penerimaan tu adalah hak Allah SWT yang memang kita tidak tahu hakikatnya, serah pada Allah SWT. Kemudian ada lagi soalan? Habis? Kelas? Last, okey. Ustaz, boleh Ustaz kongsikan apa yang dimaksudkan dengan murtad yang sekejap itu? Murtad yang sekejap ni, contohnya kalau misalnya kata dia murtad. Murtad ni dia boleh berlaku sama ada dengan i'tiqad. I'tiqad ni maknanya dalam hati dia. Dia niat nak murtad, automatik jam tu juga dia akan jadi murtad. Nauzubillah. Dengan niat dia boleh murtad. Itu dalam hati. Ataupun dia i'tiqad bahawa Tuhan ada banyak. Itu pun jadi murtad. Itu daripada segi i'tiqad. Contoh. Ataupun melalui perbuatan. Perbuatan dia menyembah berhala. Jadi murtad. Menyembah patung. Jadi murtad dan sebagainya. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah dengan sebab dia lisan. Percakapan. Dia mengucapkan kata-kata yang boleh menyebabkan gugur iman dia. Ataupun kufur. Jadi murtad. Jadi dia akan jadi murtad. Contohnya dia bercakap tentang dia menghina Nabi. Maka dia boleh jadi murtad. Jadi kalau berlaku salah satu daripada aspek i'tiqadnya, ataupun berlaku daripada aspek perbuatannya, ataupun berlaku daripada aspek percakapannya sehingga boleh menjadikan dia murtad, dan kemudian dia masuk Islam balik semula. Maknanya dia murtad sekejap je lah. Itu yang dimasukkan dengan murtad sekejap, sebentar. Contohnya dia murtad sebentar, lepas tu dia masuk Islam balik semula, mengucap balik semula. Kita bila seseorang itu dia murtad, jadi dia wajib untuk mengucap 2 kalimah syahadah untuk dia masuk balik dalam Islam. Jadi kalau misalnya kata berlaku seseorang itu dia ni murtad, dia kena cepat-cepat segera untuk mengucap dan bertaubat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kembali kepada Islam. Jadi itu yang dimasukkan dengan murtad sebentar. Jadi orang yang berlaku sebegini, sama ada berlaku dengan sebab i'tiqad, perbuatan ataupun mungkin disebabkan percakapan, maka dia kena cepat-cepat masuk Islam dengan cara dia mengucap kalimah syahadah dan bertaubat. Kemudian puasa yang dilakukan pada hari tersebut akan terbatal. Itu maksud dia. Wallahu alam. Jadi saya rasa itu sajalah untuk kita punya perkongsian pada hari ini. InsyaAllah kita akan sambung lagi lah pada siri yang akan datang berkaitan tentang
perkara-perkara sunat dalam melaksanakan puasa dan perkara-perkara makruh. Kemudian kita akan sentuh berkaitan tentang perkara yang membatalkan puasa, insya-Allah. Jadi saya akan cuba ringkaskan dua perkara tersebut untuk kita tumpukan pada perkara yang membatalkan puasa, dan kalau sempat nanti kita akan cuba bincangkan juga berkaitan tentang masalah zakat ataupun sembahyang hari raya, insya-Allah. Wallahu alam. Jadi saya rasa itu saja untuk hari ini. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wallahu a'lam.